Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Cikgu Raja. Okey, hari ini kita akan belajar topik bunyi. Okey, jom kita belajar. Okey, sebelum kita meneruskan pelajaran kita, okey, cikgu nak kamu cuba tutup mata dan dengarkan bunyi di sekeliling kamu. Okey, tutup mata dengan tenang. Okey, selain daripada suara cikgu, ada tak bunyi lain yang terhasil di sekeliling kamu? Okey, cuba kamu senaraikan. Okey, seterusnya, okey, lihat gambar raja di bawah. Okey, gambar yang pertama, cikgu nak kamu ramalkan bunyi bagi gambar raja tersebut. Gambar raja pertama adalah aktiviti menggerudi jalan raya. Okey, jadi agak-agak apakah bunyi yang terhasil jika kamu berada di sana? Ya, kamu akan mendengar bunyi aktiviti tersebut, gerudi. Bunyi yang sangat bising. Okey, gambar raja kedua. Okay, ini gambar raja kesesakan lalu lintas. Okey, kamu rasa apakah yang kamu akan dapati jika kamu berada di kawasan ini? Bunyi apa yang terhasil? Ya, mungkin bunyi enjin kereta, enjin motor, enjin bas. Okey, mungkin bunyi horn, alright? Okey, bagus. Okey, gambar yang ketiga ini adalah gambar di stadium. Okey, kamu rasa apakah bunyi yang terhasil di kawasan ini? Alright, ya. Mungkin kemungkinan besar adalah bunyi sorakan peminat-peminat. Okey? Alright, bagus. Sebenarnya kalau awak perhatikan, bunyi sering berada di sekeliling kita. Okey, terdapat terlalu banyak bunyi. Okey? Dan bunyi tersebut kita namakan dia dengan pelbagai jenis nama. Okey? Okay, sebenarnya macam mana bunyi ini boleh terhasil? Okey? Ada pun macam-macam jenis bunyi, tapi bagaimana bunyi ini boleh terhasil? Okey? Sebenarnya bunyi terhasil daripada getaran. Okey? Yang tu awak perlu tahu. Okey, jika awak tak tahu getaran tu apa, getaran jika awak nak rasa, awak boleh pinjam telefon bimbit ibu awak dan cuba rasakan getaran pada telefon tersebut. Okey, apabila ia dalam mod getar. Okey, getaran. Okey, jadi kamu akan rasa getaran itu. Okey? Okey, seterusnya cikgu nak kamu dengarkan bunyi-bunyi ini dan cuba kamu ramalkan apakah aktiviti-aktiviti yang boleh menghasilkan bunyi. Okey? Kita ada beberapa aktiviti yang boleh menghasilkan bunyi. Okey? Maksudnya beberapa aktiviti yang boleh menghasilkan getaran. Apakah ia? Bukan saja getaran di dalam dada. Okey, tetapi getaran ini getaran yang boleh menghasilkan bunyi. Okey, mari kita dengar bunyi yang pertama. Okey, ini adalah bunyi tepukan tangan. Jadi, apakah aktivitinya? Ya, aktivitinya adalah tepukan. Apabila kita menepuk tangan, menepuk dinding ke menepuk meja, sebenarnya terjadi getaran. Awak nampak tak getaran tu? Bila awak tepuk tangan, nampak tak getaran? Getaran tu kita tak nampak. Tapi ia terjadi di situ antara permukaan yang menyentuh tangan kita dengan permukaan-permukaan yang lain itu menghasilkan getaran. Okey? Okey, bunyi seterusnya. Apa ni? Dah biasa kita dengar. Biasa kita dengar kat tepi jalan, kat padang. Guru PJ awak pun ada buat. Okey, bisingnya. Alright, bunyi apa ni? Yes, ini adalah bunyi whistle. Macam mana whistle ni boleh berbunyi? Bagaimana getaran itu boleh berlaku? Ya, whistle dapat berbunyi dengan kita meniup whistle tersebut. Maka sebenarnya berlakulah getaran di dalam whistle itu. Okey, ada bola. Jadi getaran itu berlaku pada bola tersebut. Okey, bila kita meniup whistle, kita salurkan udara. Angin tersebut akan bergerak. Bila angin bergerak laju, okey,
maka dia akan bergerak dengan lebih pantas dan bunyi akan keluar dengan lebih kuat. Kalau kita tiup perlahan, jadi bunyi pun akan jadi perlahan. Okey, itu getaran dia, perbezaan getaran yang terhasil lah kalau tiup kuat dan tiup perlahan. Okey. Okey, bunyi yang seterusnya. So, yang pertama tadi adalah tepukan, yang kedua tadi adalah tiupan. Okey, tiupan. Okey, yang ketiga. Bunyi apa tu? Okey, ini adalah bunyi ketukan. Okey, sama macam kita tepuk tadi. Ketukan pun boleh menghasilkan getaran juga. Okey, awak nampak tak getaran itu? Tidak, kita tidak nampak. Tapi ia berlaku dengan sangat pantas. Kita tak nampak getaran itu. Okey, ia berlaku apabila kita mengetuk permukaan pintu atau papan ke apa sahaja permukaan. Jadi dia akan bergetar. Okey, semakin kuat kita ketuk, semakin kuat getaran dia. Kita tak nampak getaran dia. Okey? Okey, bunyi yang keempat. Kita dengarkan. Okey. Agak-agak bunyi apa ni? Macam bunyi jam aja. Bukan, ini bukan bunyi jam. Okey, ini adalah bunyi gitar. Jadi untuk menghasilkan bunyi daripada gitar, apakah pengguna perlu lakukan? Ya, kita mesti memetik gitar. Gitar tu kita petik. Okey, bukan petik macam petik bunga, tapi kita petik. Yang nampak orang petik gitar tu namanya petik lah. Okey, perbuatan petikkan gitar, petikkan. Okey, jadi perbuatan petikkan ini menyebabkan tali gitar tersebut akan bergetar dan ia akan menghasilkan bunyi. Okey, yang terakhir, dengarkan. Okey. Bunyi apa tu? Sedap mainan tu. Bunyi biola. Biola Bunyi biola macam mana ia terhasil bunyi? Aktiviti apa yang terlibat? Ya, ia adalah aktiviti gesekkan. Okey, bila kita menggesekkan tali biola tersebut, ia akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Okey, jadi cikgu boleh simpulkan bahawa untuk menghasilkan bunyi, kita perlu lakukan 5 aktiviti ini. Okey, ataupun 5 aktiviti ini dapat menghasilkan bunyi. Okey, iaitu yang pertama adalah tiupan. Okey, kita gunakan udara untuk meniup dan menghasilkan getaran tersebut. Ketukan, yes, ketukan pun kita hasilkan getaran tersebut pada permukaan objek yang kita ketuk tersebut. Okey, petikkan, yang ni getarannya pada tali. Sama juga dengan gesekkan. Okey, getarannya pada tali. Dan tepukkan. Okey, pada gambar ni digunakan simbol. So kalau tepukkan pada simbol ni, kita akan nampak getaran tersebut. Okey. Untuk simbol ni kita nampak lah. Bila kita ceng, kita nampak piring tu macam bergetar. Sebab itulah dihasilkan getaran. Itu yang kita nampak. Tapi terlalu banyak getaran yang kita tak nampak. Okey, jadi apa yang, macam mana, apa tu getaran? Macam mana ia berlaku? Okey, cikgu nak tunjukkan ni macam mana getaran tu berlaku. Okey, apabila sesuatu bergetar, ia akan bergerak ke atas ke bawah dengan sangat cepat sehingga awak pun tak dapat melihat getaran dia. Awak nampak dia ke atas ke bawah tadi kan? Okey, sesuatu itu bergetar ke atas ke bawah. Okey, tapi kita tak nampak getaran tersebut. Okey, faham ya? Okey, seterusnya kita akan belajar bunyi bergerak. Walaupun kita tahu semua benda yang berbunyi itu akan terhasil daripada getaran. Okey? Tetapi bagaimana getaran tersebut pada objek? Bagaimana ia boleh sampai ke telinga kita? Okey? Kita dapat dengar bunyi tersebut disebabkan oleh
Oleh apa? Ya, disebabkan oleh bunyi yang bergerak. Kalau bunyi tak bergerak, dia kat situ je, tak sampai bunyi tersebut ke telinga kita. Bunyi mesti bergerak. Barulah sampai ke telinga kita. Okey? Okey. Kita tengok walaupun kita tidak dapat melihat getaran, tapi kita masih dapat mengesannya. Okey? Bagaimana ia berlaku. Okey, cikgu nak tunjukkan yang ni. Bunyi school bell dengan ringing bell ni akan sampai ke telinga kita. Bagaimana? Okey, sebenarnya untuk pengetahuan awak, ini untuk pengetahuan ya. Awak, yang ni belum ada dalam silibus, tapi cikgu ceritakan sedikit. Okey? Sebenarnya, kalau awak nak tahu, di sekeliling kita terlalu banyak partikel-partikel kecil. Yang ni bukan virus, bukan virus, bukan kuman, tapi sesuatu partikel yang kecil yang awak perlu tahu, yang dia berada di sekeliling kita. Pada objek yang awak nampak ni semua ada. Pada cecair, pada objek yang keras, pada objek yang lembut, semua objek ada. Dalam udara pun ada partikel tersebut. Okey? Jika awak duduk di bumi ni ada udara, ada pepejal. Pepejal ni benda yang kita boleh pegang ni lah. Semua benda yang kita boleh pegang kita sebut pepejal. Okey, dan cecair. Cecair ni macam air lah. Kita boleh pegang juga. Tetapi dia macam air. Okey, boleh mengalir. Ada partikel-partikel kecil. Okey, partikel ini akan mengangkut bunyi. Partikel inilah yang akan mengangkut bunyi. Okey? Contohnya macam ni kan. Wanita ini apabila dia memetik gitar, okey, getaran pada pada tali tersebut akan akan dibawa oleh partikel-partikel ini dijangkit sampailah ke telinga perempuan ini semula, wanita ini semula. Okey, kita nak tengok macam mana sebenarnya. Kalau tak faham, tengok yang ini. Okey, tengok Okay, apabila loceng dibunyikan, ia akan menyebabkan besi ini akan bergetar dengan sangat pantas. Awak tak nampak sebenarnya ia bergetar, tapi ia memang bergetar. Okey, so apabila bergetaran pada besi ini, ia menyebabkan partikel-partikel dalam udara juga bergetar. Okey, awak tengok bila bergetar, partikel dalam udara ia akan menjangkit. Okey, bergetar. Partikel yang bergetar itu menggetarkan partikel di sekitar dia dan seterusnya. Dia akan jangkit ke sebelah, ke sebelah, ke sebelah. Okey? Okey. Itu adalah apa yang berlaku bila bunyi itu dia pindahkan ke telinga kita. Dia bergerak, dia bergerak daripada alat tersebut ke telinga kita. Okey, daripada loceng tersebut ke telinga kita. Sebab itulah kita mendengar. Kita dapat mendengar bunyi tersebut. Okey, dan pergerakannya sangat pantas. Okey, bukannya awak gerakkan lagi 2 minit baru sampai telinga. Tak ada. Okey, memang Tuhan cipta macam tu, pergerakan memang sangat pantas. Okey, kita perhatikan ya. Kita perhatikan loceng penjual aiskrim ini. Bila ia dibunyikan, okey, kita boleh lihat sebenarnya bunyi tersebut dibawa oleh partikel di sekelilingnya. Okey. Okey, bila loceng ini bergetar, ia akan menyebabkan partikel di sekelilingnya bergetar. Kemudian ia berjangkit ke partikel seterusnya. Berjangkit ke partikel sebelahnya, berjangkit dan sehinggalah ada pendengar yang lain mendengar bunyi loceng tersebut. Okey, ini kita boleh katakan bahawa bunyi bergerak ke semua arah. Okey, bunyi bergerak ke semua arah. Okey, sebab apa? Sebab dia digerakkan oleh partikel tersebut. Maksudnya awak ada kat belakang ke, awak ada kat depan ke, awak masih boleh mendengar bunyi ting 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 ini. Okey? Sama juga kalau dengar bunyi loceng sekolah ni. Awak dalam tandas ke, awak kat kantin ke, dalam kelas ke, dalam library ke, awak masih boleh mendengar bunyi loceng sekolah. Mengapa? Kerana bunyi bergerak ke semua arah. Okey, ke semua arah kamu boleh dengar. Okey, sebenarnya bukan kita kat sekolah saja boleh dengar. Kalau ada orang yang berada di luar kawasan sekolah, kalau kat sini ada rumah, rumah ni akan mendengarlah bunyi loceng tu hari-hari dia akan dengar. Okey, sebab bunyi bergerak ke semua arah. Okey, faham ya? Okey, seterusnya mari kita buat. Okey.
kita buat aktiviti ini, kamu hanya perlu sediakan satu tin dan getah, gelang getah ni. Kamu lilitkan gelang getah pada tin ini. Okey. Dapatlah, dah siap. Dapatlah kamu alat muzik. Kamu rasa alat muzik apa yang kamu hasilkan? Ya, ini adalah gitar DIY. Cikgu panggil gitar DIY. Okey, cuba perhatikan getah apabila kamu menarik getah itu. Okey. Bila kamu tarik dan kamu lepaskan getah tersebut, apakah akan terhasil? Ya, sepatutnya ia akan menghasilkan bunyi. Okey, apabila kamu tarik getah ini dan lepaskan, dapat tak kamu nampak getaran pada getah ini? Kalau kita perhatikan betul-betul, kita nampak getaran dia. Okey. Kalau kita narik getah dengan lembut, dia akan bunyi perlahan. Kalau kita tarik dengan kuat, dia akan menghasilkan bunyi juga akan kuat. Okey. Kalau kita tarik, kita lepaskan dan kita pegang getah tu cepat-cepat, bunyi akan berhenti. Sebab apa? Sebab kita memberhentikan getaran tersebut. Okey, faham? Awak boleh buat kat rumah ni. Okey. Okey, jika telah faham, kita pergi ke topik seterusnya iaitu bunyi boleh dipantulkan. Ini sifat yang kedua. Yang tadi bunyi bergerak ke semua arah. Okey, ini sifat yang kedua iaitu bunyi boleh dipantulkan. Okey, kalau awak nak tahu, apabila bunyi itu terkena permukaan yang keras, bunyi akan terpantul balik semula ke arah kita. Okey? Ini macam cermin lah. Kalau macam ingat lagi tak topik cahaya, kita nampak muka kita dalam cermin kan. Itu disebabkan oleh cahaya itu dipantulkan nampak dalam muka kita semula. Okay, yang ini bila bunyi itu yang kita hasilkan terkena permukaan yang keras, maka akan terpantul lah bunyi itu tersebut ke arah kita semula. Okey. Apakah yang akan berlaku kepada bunyi sekiranya ia terkena permukaan yang tidak keras? Fikirkan. Ni kalau keras, dia pantul. Kalau tak keras, permukaan contohnya macam cushion ke agak-agak. Apa yang terjadi pada bunyi tersebut? Cuba kamu fikirkan. Okey, bincang dengan kawan awak. Okey, ini adalah salah satu, dua contoh yang cikgu ambil daripada buku teks juga. Okey. Kita boleh buktikan bahawa bunyi itu memang terpantul. Contohnya, kalau kamu menjerit dalam gua, kamu kata, hello. Okey. Jadi, kamu akan terdengar semula suara kamu. Suara kamu. Bukannya suara lembaga lain, tapi suara kamu juga. Bukan suara kawan kamu, tapi suara kamu juga. Okey. So, bila kamu sebut, hello, kamu akan dengar balik suara kamu. Hello, 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 hello. Okey, kadang-kadang memang bukan sekali sahaja kamu dengar suara kamu itu. Okey, tetapi banyak kali. Kenapa banyak kali? Mungkin disebabkan oleh kawasan tersebut permukaan dinding ataupun permukaan yang bunyi itu yang terhasil itu melantunkan balik pada jarak yang berbeza. Sebab itulah bila bunyi bergerak ke semua arah, okey, bila dia terkena kawasan yang jauh, maka dia akan dipantulkan lambat. Kalau dia terkena di kawasan yang berhampiran dengan kita, permukaan yang berhampiran kita, dia terpantul dulu. Jadi, dia akan hasilkan bunyi dulu berbanding dengan permukaan yang lebih jauh. Sebab tu kamu boleh dengar, hello, hello, hello. Okey, saya sayang cikgu, saya sayang cikgu, saya sayang cikgu. Contoh je lah. Okey, sama juga kalau kamu menjerit dalam dewan yang kosong. Okey, ia boleh memantulkan semula suara kamu. Okey, tak percaya? Tak percaya. Tak apa, nanti kamu cubalah. Okey. Okey, seterusnya tengok kita akan belajar apakah fenomena pantulan bunyi. Sebenarnya pantulan bunyi ni telah banyak kita gunakan dia digunakan oleh haiwan-haiwan lain juga. Okey. Yang pertama ini adalah fenomena yang pertama iaitu gema. Okey, apabila pantulan bunyi berlaku, ia berkaitan dengan gema. Okey, so apabila gema sama juga, gema terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Macam kita dah terangkan tadi, dalam gua, dalam dewan tu kita panggil sebagai gema. Okey, kita boleh dengar semula suara kita. Okey. Yang kedua,
Yang kedua ialah ultrasound. Okay, ultrasound ini adalah bunyi yang tak dapat didengar oleh manusia tetapi dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba dan ikan paus. Okay. Apa yang berlaku? Sebenarnya apabila haiwan-haiwan ini dia nak mencari mangsa dia akan hasilkan bunyi. Okay, bunyi ni memang manusia tak dengar tapi haiwan lain yang dengar. Okay, bila dia hasilkan bunyi terkena pula pada mangsa dia. Okay, so dia akan terpantul semula pada kelawar ataupun dolphin atau ikan paus ni. Maka dia tahu, oh kat depan tu ada makanan aku. Wah, dia cepat-cepatlah pergi. Okey. Ni bagi dia mengesan lokasi mangsa masing-masing ataupun nak memandu arah. Okey. Yang ketiga pula fenomenanya adalah teknologi sonar. Sonar ini adalah teknologi pantulan bunyi yang gunakan ultrasound. Okey. Kalau tadi pada haiwan tapi manusia ambil aplikasi haiwan ini menggunakan ultrasound, dia cipta device, okey, yang menggunakan konsep yang sama seperti ultrasound. Okey. So, ia digunakan untuk mengesan oleh perkapalan-perkapalan atau dalam bidang perikanan untuk mengesan objek-objek ataupun untuk mengesan ikan untuk perikanan. Nak tengok ikan kawasan ni ikan banyak ke ikan sikit. Okey. Okey, seterusnya sebenarnya info sains juga dalam bidang perubatan, pantulan bunyi ultrasound digunakan untuk mengesan organ di dalam badan pesakit atau bayi dalam kandungan. Okey, digunakan alat ni Nak tengok ni ini pesakit ni sakit thyroid namanya. Okey, nak tengok dia punya organ dia besar ke kecil ke digunakan ultrasound. Yang ni pun sama. Okey, kalau doktor tu nak cek perut mama, dia akan gunakan ultrasound untuk tengok kesihatan baby, saiz baby. Okey. Ini adalah aplikasi fenomena pantulan bunyi. Okey. Seterusnya kita tengok bunyi-bunyi apakah yang berfaedah. Okey. Bunyi yang berfaedah kita boleh lihat di sini. Bunyi suara membolehkan kita berkomunikasi. Kita perlu menghasilkan bunyi untuk kita berkomunikasi. Okey, contohnya macam yalah kita nak bercakap untuk kita komunikasi Okey. Dan sekiranya kita dengar budak menangis, kita tahu komunikasi ada kat situ. Okey, maksudnya kita tahu, oh ni kenapa baby ni nangis ni? Okey. Sebab mungkin nak susu ke ataupun nak pergi toilet ke. Okey. Itu adalah salah satu jenis komunikasi. Okey, yang kedua, bunyi yang memberi berfaedah adalah bunyi yang boleh menghiburkan kita. Okey, kita dengar muzik apa-apa ke, dengar mengaji ke, itu yang boleh menghiburkan jiwa kita ke, tak kisahlah. Okey, rohani ke jasmani ke, asalkan boleh menghiburkan kita. Okey, yang ketiga, bunyi berfaedah ini perlu untuk memberikan isyarat kecemasan. Contohnya kalau kita dengar bunyi ambulans, kita dengar siren bomber, truck bomber ni, kita tahulah, oh kat belakang ni ada ambulans, ada polis, ada truck bomber. Jadi kita kena beri laluan. Okey, itu kita tahu ini kecemasan ni. Okey, ke tepi. Okey. Okey, yang keempat pula, bunyi jaringan telefon ataupun loceng sekolah memberikan maklumat. Dia tak payah beritahu telefon, tak ada. Okey, dia hanya mengeluarkan bunyi, maka kita tahulah, ini ada orang call ni. Okey. Faham Jadi cikgu simpulkan, bunyi yang berfaedah adalah yang memudahkan kita berkomunikasi, yang dapat menghiburkan, menunjukkan isyarat kecemasan dan yang memberi maklumat. Okey. Manakala bunyi yang memudaratkan, yang kita tak suka. Bunyi apa tu? Okey. Persekitaran bising menyebabkan kita sukar berkomunikasi. Terlalu banyak bunyi. Kawasan ini terlalu banyak bunyi sampai kita nak bercakap pun tak dengar. Okey, itu adalah terlalu banyak bunyi. Okey. Ini yang memudaratkan kita lah. Tak baguslah ni. Okey, bunyi bising kenderaan boleh menyebabkan gangguan ketenangan dan tekanan emosi. Okey. Orang tak sukalah sebab bunyi pen ataupun bunyi kereta api kat
rumah dia kat sebelah landasan kereta api ke, sebunyi kereta api je ataupun berdekatan dengan kapal terbang ke, jadi bising. Okey. Jadi ia boleh menyebabkan mengganggu ketenangan, nak tidur pun susah. Okey, ataupun tekanan emosi. Okey. Yang ketiga, bunyi bising yang kerap dan terlalu kuat boleh menyebabkan masalah pendengaran. Okey. Kalau dia bekerja di kawasan yang sangat bising, dia boleh menyebabkan masalah pendengaran. Kena check dengan doktor lah tu. Nanti. Okey, ataupun cikgu simpulkan kat sini, bunyi yang memudaratkan, yang menyukarkan kita komunikasi, yang mengganggu ketenangan, yang menyebabkan tekanan emosi dan yang menyebabkan masalah pendengaran. Tu yang tak bagus tu bunyi terlalu kuat. Maka cikgu nak kamu perhatikan gambar raja di sini. Nyatakan bunyi apakah yang memberi faedah dan bunyi apakah yang membawa kemudaratan. Okey, bincangkan dengan kawan. Ini info sains kat bawah ni, kekuatan bunyi diukur dalam unit desibel. Bunyi kuat yang melebihi 85 desibel boleh merosakkan telinga. Sebab itulah kamu kalau dengar muzik guna earphone, jangan buka volume kuat sangat, bahaya. Okey? Okey, seterusnya, mengurangkan pencemaran bunyi. Macam mana nak kurangkan pencemaran bunyi? Okey, jadi kita tengok kurangkan pencemaran bunyi. Okey, bagi petugas yang bekerja di lapangan terbang, okey, kita tahu ya bahawa kapal terbang ni, enjin pesawat dia ni berbunyi yang sangat kuat. Okey, kalau cermin airport ni tak ada, kita boleh dengar bunyi tu dengan sangat kuat. Okey, jadi petugas dekat bawah ni, dekat landasan kapal terbang ni, dekat track kapal terbang ni, dia perlu menggunakan pelindung telinga untuk melindungi telinga daripada rosak. Okey, ini adalah cara untuk kurangkan pencemaran bunyi. Okay, nombor 2. Kalau awak tengok sebenarnya kalau awak masuk rumah kosong, tiada perabot, tiada langsir, tiada apa-apa, rumah baru yang kosong tu, bila kamu bercakap, kamu akan dengar gema. Okey? Tapi bila kita dah pindah masuk, dah ada sofa, dah ada kerusi, dah ada meja, langsir, dah semua dah buat, kita tak dengar pun bunyi gema. Mengapa? Sebab objek-objek yang menghiasi rumah kita ni semua, perabot-perabot ni, dia adalah penyerap bunyi. Okey? Jadi, contohnya macam budak lelaki ni tanya, bagaimanakah kamu dapat mengurangkan bunyi bising kenderaan daripada memasuki bilik tersebut? Jelaskan. Macam mana nak elakkan bunyi bising kereta tersebut? Kamu tutuplah dengan langsir. Bila kamu tutup dengan langsir, bunyi tu tak dapatlah masuk. Okey, kamu tu kuranglah mendengar. Okey, boleh dengar tapi dia kuranglah. Okey. Okey, yang ketiga. Macam mana nak kurangkan bunyi ni? Kita kena tanam pokok. Kat sini awak boleh tengok pokok-pokok ni. Okey. Jadi orang yang naik lori ni jual, mungkin dia jual tong gas kat ni, pen. Okey, so dia boleh mengeluarkan, dia boleh horn, okey, tanpa mengganggu orang di sekitarnya, okey. Jika sekiranya terdapat banyak pokok ini. Sebab pokok ini sebenarnya dia menghalang bunyi tersebut untuk sampai ke dua lelaki ini. Okey, dia boleh menghalang tetapi masih boleh mendengar. Okey, sayup-sayup. Okay, sebab apa? Sebab pokok ini dia akan menghalang laluan pergerakan bunyi. Okey, bila laluan tu terhalang, maka dua orang lelaki ni tidak dapatlah mendengar. Dapat mendengar tapi kurang mendengar bunyi pin-pin daripada lori ni. Horn kurang dengar horn. Okey. Okey, cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap kelas cikgu dapat membantu kamu untuk faham subjek sains, terutama topik ini, topik bunyi. Okey. Itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi.